rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab ini adalah perancangan kita yang lama, terutamanya daripada pesaka, supaya pertandingan silat ni dilihat lebih menarik, pertandingan silat dilihat lebih agresif, bersesuaian dengan kaedah latihan perguruan-perguruan persilatan yang ada dalam negara. Setelah kita mencuba hampir 5 tahun untuk meyakinkan pesilat bahawasanya kaedah ataupun cara-cara pertandingan silatnya mesti diubah, dan saya bersyukur sebab akhirnya pesilat bersetuju untuk kita adakan pembaharuan dalam segi kaedah pertandingan, penjurian, dan juga yang lebih utamanya, yang menariknya ialah supaya ini lebih difahami oleh mereka yang menonton, dan kali ini dilihat lebih menarik. Walaupun saya akui ianya bukan mudah, maknanya seorang pesilat itu, setiap atlet itu mesti berada dalam keadaan 200% persediaan, sebab kaedah-kaedah serangan telah dibuka dengan lebih luas. Jadi sebab itulah mereka mesti berada dalam keadaan yang super fit sebelum mereka menyertai. Inilah harapan kita, inilah perjuangan kita, terutamanya pesaka, dibantu oleh beberapa rakan-rakan, terutamanya Sheikh Alauddin daripada Singapura, dan juga Bapa Benny daripada Persilat, dan juga rakan-rakan daripada Brunei dan juga Indonesia. Silat dikenalkan sebagai acara sukan, tak silap saya pada tahun 78 lagi ia dikenalkan di Indonesia, dan hanya datang ke Malaysia pada tahun 84 buat kali pertama kita ada kejuaraan silat kebangsaan yang pertama. Peraturan ini hanya dipinda sikit saja, tetapi kaedah pertandingan belum dipindah. Jadi sebab itulah kali ini kita melakukan pindaan. Pada saya 90% habis kita tukar. Kita mesti berani melakukan perubahan sekiranya kita ingin ke peringkat yang lebih tinggi, sebab kita dapat melihatkan keaslian, kekuatan, dan juga teknik yang cukup menarik selepas ini, dengan serangan, dengan pukulan, dengan permainan yang lebih taktikal dan memerlukan ketahanan diri yang kuat. 3 orang yang pertama sebagai penggubal kepada peraturan ini, saya secara peribadi, saya sendiri, dan juga saudara Sheikh Alauddin daripada Singapura, dan Bapak Benny daripada Persilat daripada Indonesia. Kami bertiga duduk hampir 4 bulan bertukar tempat, daripada Singapura kita pergi ke Indonesia dan sebagainya. Kita merangka satu permainan ataupun satu kaedah pertandingan yang saya sebutkan tadi. Memang tidak dinafikan ianya akan memberikan keuntungan kepada mereka yang terlibat peringkat awal, tetapi pada saya sekarang dia dah tak jadi begitu, sebab kita merancang yang terakhir pertemuan kita adakan ialah pada bulan Februari di Jakarta, Indonesia, dan kita merancang pada waktu itu untuk bertemu balik pada bulan Mac, sama ada di Brunei atau di Malaysia. Dan PKP telah diadakan, dan ini juga telah memberi lockdown kepada banyak negara-negara jiran kita, seluruh negara terkesan, terutamanya benua Asia Tenggara. Jadi saya fikir walaupun kerangka modul itu dah ada, tetapi tak siapa boleh menjalani latihan sebab semua dalam perintah PKP, lockdown di negara masing-masing. Namun saya dapat mengikuti, dapat maklumat ada beberapa negara yang sahabat-sahabat kita, mereka juga mengadakan latihan secara bersendirian. Tetapi kita, atlet kita tak mampu kita buat sebab mereka telah berada di rumah masing-masing dan mereka tak faham. Sebab tu selepas saja PKP selesai, bila berlangsung ni PKPP ni, saya telah mohon kepada MSN untuk diasingkan tim silat, dan sekarang mereka berada di Sungai selama 51 hari khusus untuk mendalami peraturan baru ini. Saya waktu berada di Sungai, saya dapat tengok beberapa pertandingan yang mereka buat sesama mereka. Pada 30 nanti kita akan lawankan lagi mereka menggunakan kaedah baru ni. Hampir semua pesilat muntah angin, dan ada seorang yang saya sedih tengok dia hampir kena sawan, sebab baru saya tahu dalam dunia perubatan sukan ni, dia ada perkataan hutang oksigen, kerana dia tak mampu nak menarik nafas kerana serangan tu bertali arus,
maka dia tak, oksigen ni tak sampai ke otak. Jadi ini yang diberitahu taklimat kepada saya ni oleh pegawai perubatan daripada ASN, kerana dia ada di sana, dia berlaku sawan kerana hutang oksigen. Jadi bayangkan kalau mereka tak cukup bersedia, ini boleh berlaku kepada sesiapa pun. Walaupun mereka tahu peraturan, tapi kalau mereka tu sendiri tak bersedia, maka kita berdoa lah tak berlaku apa-apa. Tapi sebarang kemungkinan boleh berlaku kalau mereka tak ada persediaan diri yang cukup. Banyak kaedah-kaedah, antara contohlah kaedah-kaedah serangan yang dulu hanya 6 serangan, dia berlaku pertembungan berhenti. Sekarang dah tak ada dah. Dia boleh berlaku serangan secara berterusan, walaupun selama 2 minit secara berterusan, selagi dia tak keluar pada gelanggang. Dulu terpijak jari saja di garisan, maka pertandingan akan dihentikan. Tetapi kita jangan lupa sekarang tak ada. Sekarang ni dia kalau berterusan, walaupun hanya ibu jari yang masih dalam gelanggang, tapi 3 suku badan dah di luar, masih diteruskan. Yang di luar boleh menyerang di dalam boleh menyerang yang di luar, walaupun hanya ibu jari yang masih lagi atas garisan. Jadi maknanya dia dah, itu perubahan total. Dulu 6 serangan, ada pelukan sikit, nanti dibawa balik ke tengah, pasang, mula balik. Sekarang dah tak ada. Sekarang dia boleh berpelukan, dan dalam masa pelukan tu boleh buat kuncian, boleh menggunakan siku, boleh menggunakan lutut, boleh diadakan tendangan secara 2 kaki naik. Jadi ini perubahan besar, dan bila berlaku perubahan besar, maka mesti ada persediaan. Jadi sistem penjurian berubah. Dulu kita menggunakan 5 juri, sekarang tidak lagi. Sekarang hanya menggunakan 3 juri. Dan bila 2 juri memberikan markah, baru markah itu dikira. Dulu dia boleh seorang juri je. Jika berlaku ada juri yang bias kepada pesilat tertentu, dia boleh keep on, dia hanya boleh menulis secara berterusan. Serangan tu tak jelas pun dia masukkan. Serangan tu dia hanya laluan pintasan macam tu pun dia tulis, kerana dia bias. Kalau sekiranya ada, sekarang dah tak boleh. Sekarang ni daripada 3 juri, 2 juri mesti memberikan markah tu dalam masa beberapa saat yang diberikan, baru markah tu naik. Dan tak ada lagi pengesahan jatuhan, tak perlu lagi panggil juri-juri ke tengah berbisik-bisik. Pada saya ni tak sesuai. Untuk kita pergi lebih jauh, dia dah tak boleh ada, kerana penonton tak faham apa sebenarnya berlaku kan. Panggil juri, kemudian kita dengar. Sekarang ni kita dah menggunakan sistem bendera. Saya syukur sistem bendera tu saya kenalkan waktu di Malaysia, dan akhirnya dia ada terima. Sekarang ni dah pengesahan jatuhan, tu angkat bendera, sama dia jatuh atau tidak. Dah tak lagi berlaku seperti itu. Jadi kaedah technical delegate berubah. Kita dah menggunakan sistem kamera sekarang, dan tak perlu lagi ramai orang pergi tengok di kamera, hanya seorang aja yang berkuasa. Kita dah ada, itu juga cadangan daripada Malaysia, disokong oleh 2 negara lain tadi. Kita dah ada match commissioner sekarang. Match commissioner yang menentukan. Jadi pertandingan ni akan lebih menarik, dan pada saya lebih adil, dan akan mengurangkan risiko pertikaian di kalangan penonton dan juga silat, serta juga jurulatih dan sebagainya. Dan pastinya macam mana kata saudara Azrul tadi, ini akan membuat jurulatih akan kena fikirlah satu bentuk latihan yang berbeza. Dia dah tak jadi macam dulu kan. Dulu mungkin saya akui jurulatih kita berpengalaman. Dia bukan hanya terpakai pada jurulatih Malaysia, tapi jurulatih di seluruh dunia. Cara latihan, kaedah latihan, persediaan pesilat, untuk kita nak desainkan badan dia, tubuh badan dia, ini memerlukan satu benda yang betul-betul berbeza dengan yang dulu. Maknanya dia dah tak perlu lagi hanya tahu taktikal saja. Dia mesti kuat, body dia mesti kuat, dia mesti boleh bertahan serangan bertali arus. Kalau dia lemah, saya fikir dia tak akan boleh bertahan lebih daripada satu round. Dan saya dah minta Biro Teknikal Pusaka untuk adakan satu jadual, sebab ini dah berubah total, dan saya mungkin nak fikirkan tenaga-tenaga pengajar. Kalau seorang tak edit, dia mesti ada satu tim yang akan boleh menjelajah ke seluruh negara.
kerana kaedah pertandingan ini akan mula diguna pakai pada tahun 2021 dan kita mesti ada persediaan awal. Tapi Alhamdulillah SUKMA kita masih lagi menggunakan peraturan lama dan mulai tahun hadapan dalam kejuaraan silat dunia, remaja dunia dan sebagainya, kita akan mula gunakan peraturan baru. Kemungkinan kita tak gunakan di peringkat antarabangsa pun, kita tak gunakan peraturan ini di peringkat bawah daripada 12 tahun ke bawah. Tapi remaja dengan protection yang lebih terkawal, dengan kita mesti gunakan pelindung keselamatan yang baik, mungkin kita akan kenalkan dan kita tengok sejauh mana lepas kita dah buat pertandingan ni. Kita kena tengok juga kajian dari segi penilaian kecederaan mesti kita buat, sama ada kecederaan ini akan lebih tinggi atau tidak. Tapi ya, kita tak boleh nafikan kecederaan akan ada. Kalau mereka tak fit, dia akan ada kecederaan sikit lah. Apa sukan pun akan ada kecederaan, naik lumba motor apa sebagainya, semua ada kecederaan. Tapi kita cuba kurangkan kecederaan tersebut. Kita kena akui dalam silat ada seni, ada kontak, ada teknik tempur. Seni itu ialah yang kita yang cantik dipertontonkan. Satu kesenian, kelembutan dalam gerakan. Tapi dalam kelembutan ada teknik tempur yang tinggi. Dan ini yang saya nak tunjukkan kepada masyarakat ataupun pecinta seni mempertahankan diri di seluruh dunia, bahawasanya silat ni sesuai untuk konteks pertahankan diri. Kerana kita kena akui, mungkin ada pendapat tak perlulah tunjuk, tapi kita jangan lupa kita sedang bersaing. Ini dunia moden, kita sedang bersaing dengan seni-seni mempertahankan diri yang lain. Betul lah tak payah tunjuk, tapi akhirnya kalau dah orang tak belajar silat, akhirnya silat akan hapus. Dan masa itu jangan kita misal nanti, kita tak tunjuk 20 tahun akan datang, orang Melayu sendiri dah tak tahu apa itu silat. Pernah dengar ada satu masa dulu ada satu seni mempertahankan diri orang Melayu yang namanya silat, tapi apa tak tahu. Jadi tak boleh, kita mesti fikir satu strategi bagaimana kita nak meletakkan silat at par ataupun lebih bagus daripada seni mempertahankan diri yang lain, supaya kita boleh bersaing. Bila dia dah masuk dalam perguruan kita, semua perguruan yang ada di Malaysia, patutlah seni. Tapi mana yang minat sukan, hantar mereka ke sukan. Yang penting mesti mereka masuk dalam bakul kita. Jangan mereka masuk dalam bakul lain. Kalau mereka dah pergi dalam bakul lain, kita masih lagi kata kita bagus, tapi orang tak masuk bakul kita. Akhirnya bakul yang ada tu makin lama makin kosong dan akhirnya tak ada orang nak belajar silat. Dan kalau kita seorang yang pengamal, pencinta silat, kita mesti sesuaikan dengan dunia hari ini tanpa mengenepikan keaslian silat. Saya dah kata tadi kan, keseniannya wajib kita pertahankan. Ini identiti persilatan, mesti kita pertahankan. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh hanya berbangga dengan identiti itu tanpa kita buat apa-apa. Kita mesti berani untuk tukar, bukan keseniannya, tetapi dalam konteks tempurnya, supaya bila konteks tempur itu diminati, maka saya dah katakan tadi, orang akan menyertai kita. Jadi bila dia dah masuk, senang kita corak. Ini seni, mungkin dia minat seni, dia belajar dari seni. Yang minat sukan tempur, dia belajar dari segi konteks sukan. Tapi yang penting dia mesti dalam kita. Tapi kalau dia tak ada dengan kita, dia dengan orang lain, dia belum mempelajari seni bertanding yang lain, akhirnya silat na'udzubillah akan pupus. Jadi terima kasih kepada semua pengamal dan pencinta silat. Tak kira di mana pun mereka berada, ini tanggungjawab kita bersama untuk memastikan jangan kita laungkan hidup Melayu, tetapi realitinya identiti bangsa Melayu tak kita kembangkan. Jadi sebab itu pada saya berterima kasih kepada semua guruan dan saya minta kita sama-samalah berusaha supaya apa kata-kata Laksmana Hang Tuah, tak Melayu hilang di dunia ni akan benar-benar menjadi satu